Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat sama-sama berkumpul pada petang ini bagi kita meningkatkan ilmu kita, bagi kita menambah pengetahuan kita, pun bagi kita melepaskan diri kita daripada termasuk di kalangan golongan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu fardu ain. InsyaAllah, tuan-tuan, cik puan, kita bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rasidah. Terima kasih yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, cik puan, hari ini seperti biasalah. Hari ini insyaAllah saya akan menyambung semula pada kita punya live kita. Kan? Semalam kita dah cerita sedikit, insyaAllah hari ini kita sambung pula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya nak sambung semula. Pasal apa? Semalam ingat tak tuan-tuan cik puan? Semalam ingat tak? Kita dah cerita sedikit perkara berkaitan dengan ilmu. Pecahan ilmu. Dan hari ini saya akan masuk terus pada perkara ilmu fardu ain. Apa yang dikatakan ilmu fardu ain ini? Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa tuan-tuan cik puan. Okey. Kita ajak lagi kawan-kawan kita masuk dalam live ni supaya apa? Supaya mereka dapat ilmu. Kan? Dapat ilmu sama-sama. Ini ilmu apa? Ini ilmu penting ni. Ilmu fardu ain. Kan? Semalam kita dah cerita dah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Bila mana bergelar seseorang itu mukallaf, maka wajib dia lepaskan diri dia daripada belajar ilmu fardu ain. Wajib dia settle belajar. Wajib settle belajar. Kalau saya tak belajar macam mana Ustaz? Tak belajar berdosa. Kan? Tak belajar berdosa. Ingat, fardu ain apa? Fardu wajib. Ain setiap mukallaf. Ini dia. Ingat, dan wajib di sini adalah wajib pada syarak. Ingat tak apa dia wajib pada syarak? Terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa. Tap like banyak-banyak. Iaitu apa? Buat dapat pahala. Buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Tinggal dosa. Ni dia. Okey. Tu dia. Bila mana seorang itu dah bergelar mukallaf pada diri dia, wajib settlekan fardu ain. Wajib dia settlekan fardu ain. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih juga yang bantu tap like. Tap like laju-laju. Baik, seterusnya kita pergi pula pada pecahan ilmu fardu ain. Apakah itu ilmu yang berada pada ilmu fardu ain? Ingat, fardu ain pecah 3 sahaja. Hanya 3 sahaja ilmu fardu ain. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Apa dia tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit. Apa dia ilmu yang berada pada ilmu fardu ain? Apakah 3 ilmu itu? Cuba komen sikit. Petang-petang ni kita tanya je lah kan. Kita banyak tanya dengan tuan-tuan cik puan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Cantik.
Terima kasih Puan Rasidah. Okey. Tauhid tauhid, fiqh, tasawuf. Inilah 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ya, terima kasih Encik Man. Inilah. Dan contoh orang tanya, Ustaz, saya ni Ustaz, saya tak pernah tahu perkara fardu ain ni. Macam mana Ustaz? Cuba respon sikit. Kan? Orang tu kata, Ustaz, saya ni Ustaz tak pernah tahu. Saya umur dah 50 Ustaz. Tapi saya baru tahu Ustaz, baru tahu hari ni. Baru tahu hari ni yang kena belajar 3 perkara ni. Kan? Wajib, betul, wajib belajar. Okey? Yang kita cakap fardu ain wajib belajar. Wajib belajar di sini adalah kita wajib cari ilmu fardu ain. Pergilah mana-mana pusat-pusat pengajian ke, kalau ada orang yang buka-buka kelas pengajian ke, wajib cari. Ustaz, dia tak boleh buat alasan. Ustaz, tempat saya Ustaz tu tak pernah ajar pun. Ustaz tu ajar benda lain. Kan? Tapi Ustaz tu tak pernah pun ajar saya fardu ain apa. Macam mana? Assalamualaikum. Apa yang ada dalam ilmu tauhid secara umum? Nak tahulah. Kejap, tahu. Tenang. Tuan Asmaul Husna, kejap lagi saya cerita. Apa perkara yang berada pada bawah 3 ni? Nak lepas fardu ain tu, kena capai tahap mana? Itu dia. Ingat, fardu ain ni, kalau tak tahu, wajib cari. Dia tak boleh tunggu orang datang. Tak boleh tunggu ustaz datang. Ini bukan macam kat sekolah. Ustaz, cikgu tak ajar, maknanya saya tak payah belajar lah. Bukan macam tu. Dia berbeza. Itu ilmu dunia. Kan? Cikgu ajar tu nak lepaskan untuk kita exam. Dah kan? Tapi kalau ilmu agama, fardu ain, dia bukan guru datang kat kita. Kita yang kena datang kat guru. Kita yang kena cari mana guru-guru yang ada ajar sekian gitu. Baik. Seterusnya, pergi pula pada ilmu tauhid. Kita pergi pada ilmu tauhid dulu. Sekejap Okey, sini nampak ni. Ilmu tauhid ni ilmu apa tuan-tuan cik puan? Ilmu yang membicarakan berkaitan dengan akidah. Ataupun lain dah apa? Rukun iman. Rukun iman. Pegangan hati. Sekejap, nampak tak ni? Dia ada cahaya tuan-tuan cik puan. Sekejap Dia ada cahaya pula. Okey, bau. Okey, baru nampak Mengenal Tuhan, ya betul. Mengenal Tuhan. Ni pegangan hati ni. Mengenal Tuhan kat mana? Ni. Mengenal Allah dia pada bawah dia. Bawah dia. Kat mana Ustaz? Kejap lagi saya tunjuk. Okey. Seterusnya. Ilmu fiqh pula cerita pasal apa? Ilmu fiqh perkara berkaitan dengan syariat. Ataupun rukun Islam. Ni. Okey. Dan tasawuf cerita pasal apa? Tasawuf cerita pasal akhlak. Ni dia. Apa ni? Ihsan. Okey. Ini penerangan secara asasnya.
Ni paling atas ni. Ya tahu. Saya pergi satu persatu, tuan-tuan cik puan. Minta tolong tap like, share banyak-banyak. Share jangan lupa. Kena share. Okey. Kalau tak nanti orang masuk diulang balik. Dia suruh tanya balik. Okey. Seterusnya, pergi pula pada ilmu tauhid. Kan? Pergi pada, terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk jangan lupa follow. Follow, share dan tap like. Okey. Follow, share dan tap like. Baik. Ilmu tauhid cerita pasal akidah. Cerita pasal rukun iman, pegangan hati. Pegangan hati. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan cik puan Kata. Iman letak dia di mana? Iman letak di mana? Di manakah tempat iman? Ni soalan tinggi ke? Macam biasa tak? Kan? Rasa biasa ni. Jangan risau. Saya tak tanya soalan tinggi-tinggi tuan-tuan cik puan. Jangan risau. Semua soalan saya akan tanya level darjah 1. Iman letak dia di hati. Betul. Iman letak dia di hati. Cantik tu. Dah dapat sikit tu. Okey. Jadi ini pasal pegangan hati. Nak rujuk mana? Boleh rujuk dalam kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Pada bicara ilmu tauhid. Muka surat apa? Muka surat yang ketiga. 3 betul. Pada muka surat yang ketiga. Yang tu dia ada perbahasan lain. Tak apa. Ini orang kata secara ringkas lah. Ringkas. Mudah faham. Okey. Berapakah pecahan dalam ilmu tauhid? Siapa tahu? Berapakah pecahan dalam ilmu tauhid? Cuba respon sikit. 4. Cantik Encik Man. 2. 2 pula. Dah tukar. 4. Terima kasih Masjid Al-Falah Gerai. Semoga dimurahkan rezeki. 3. Banyak pendapat ni. Senang. Tuan Asmaul Husna. Senang je. Tak tahu Ustaz. Ada rakaman kelas ni tak? Kalau untuk live saya tak ada rakaman. Ada rakaman tapi untuk kami lah. Kan? Sebab apa? Sebab ini saya ulang setiap hari. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Hari ini terlepas, esok ada lagi. Esok terlepas, minggu depan ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ilmu tauhid pecah 4. Pecah 4. Okey. Yang pertama apa? Ilmu tauhid pecah 4 Yang cakap pecah 2, yang cakap pecah 3, itu mungkin dia tersilap belajar, tak ada masalah. Tak ada masalah juga tu. Belajar balik, belajar balik. Yang pertama ilahiyah. Okey, cantik. Yang pertama ilahiyah. Ini kita perhalusi. Ini kita perhalusi. Okey. Live selalu jam berapa Ustaz? Saya biasa live pukul 3. Kadang macam hari ni saya lambat sikit dalam pukul 3.30. Tapi kebiasaannya pukul 3 lah. Antara pukul 3 hingga 3.30 saya akan start live. Saya akan mula buat live. Terima kasih yang dah bantu follow, share dan tap like. Okey. Ilmu tauhid 3 tu bukan kita tak. Saya bagi tahu. Dalam kami mengajar, kami ajar akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itulah yang kami akan pegang sampai mati. Okey. Tu dia Kena cakap juga ni. Kan nanti tak tahu pula. Ustaz akidah apa Ustaz? Main cakap je. Bahaya pula. Okey. Yang kedua. So saya datang. Cantik-cantik. Terbaik. Ya. Nubuah. Dah laju dah. Power ni. Puan Rasidah power. Yang kedua, nubuah.
Nubuah. Yang ketiga sam'iyat. Yang keempat mumkinat. Ataupun ada ustaz lain dia panggil makhlukat. Samalah ni. Dia perkara yang sama. Terima kasih bantu share. Baik, seterusnya. Masuk pula pada perbahasan ilahiyah. Ilahiyah cerita pasal apa tuan-tuan cik puan? Kalau ada macam tak faham, tanya tuan-tuan cik puan. Kalau tak faham, tanya. Jangan risau. Saya tak makan orang. Nak tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Okay. Allah. Ilahiyah cerita pasal ketuhanan. Ketuhanan. Okay. Ataupun yang tadi tuan-tuan cik puan dah jawab tu. Mengenal Allah. Kan? Yang tadi tu yang ada orang jawab tu kan. Mengenal Allah. Sama lah tu. Mengenal Allah. Ini cerita dalam ilahiyah. Okey. Dan ilahiyah baru ada pecahan dia, baru pergi bawah lagi. Berapakah pecahan ilahiyah? Berapakah pecahan ilahiyah? 3. Okey, cantik, 3. Betul lah tu 3. Okey, apa dia? Apa dia pecahan ilahiyah? Semua tak tahu, belum belajar. Tak apa, tak ada masalah. Dengar dulu. Dengar dulu. Kan? Biar biasakan dulu. Wajib, mustahil, harus. Alhamdulillah. Terima kasih yang tolong jawab. Wajib, mustahil, harus. Inilah dia. Inilah dia. Perkara dalam ilahiyah. Itu dia. Seterusnya. Apakah dia perkara wajib, mustahil, harus ini? Perkara apakah yang dikatakan wajib, mustahil, harus ini? Iaitu 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. Inilah dia. Perkara yang wajib kita belajar. Okay. Wajib kita belajar. Kan? Yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itulah yang kita pegang sehingga sekarang ni. Sampai hari kiamat. Kita pegang perkara ini. Ustaz nama apa? Biasa orang panggil saya Khairi. Ustaz Khairi. Itulah. Okey, seterusnya. Nubuah. Nubuah cerita pasal apa tuan-tuan cik puan? Nubuah cerita pasal apa? Dah serabai dah. Sekejap Nak screenshot? Nak screenshot tunggu dulu. Nak screenshot tunggu saya settle dulu baru screenshot. Jangan screenshot awal-awal. Jangan risau. Nak screenshot saya bagi screenshot nanti. Terima kasih Daktam. Cantik. Nubuah cerita pasal kenabian. Kenabian. Inilah di nubuah. Dan nubuah juga pecah 3. Iaitu apa? Wajib, mustahil, harus. Inilah dia. Iaitu apa? 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat harus bagi Rasul. Inilah perkara yang kita pegang. Kan? Belajar. Nak belajar kenal Allah. Kan? Nak belajar kenal Allah. Inilah dia jalan dia. Dengan mempelajari sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini dia. Bila ustaz mengajar secara ni, baru teringat apa yang kami belajar dulu waktu sekolah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah temukan. Okey. Itulah dia. Jadi kalau lupa wajib belajar semula, tuan-tuan cik puan. Jangan lupa biar. Tak boleh. Kan? Lupa wajib ulang. Okey. Dan inilah perkara yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah. Inilah yang kita pegang. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Jangan risau. Tuan-tuan, cik puan, sekolah sekular ke, sekolah veterina ke, sekolah apa-apa ke, ilmu ni semua wajib belajar. Kan semalam kan saya dah cerita. Fardu ain wajib belajar setiap mukallaf. Mukallaf wajib belajar. Tak kisah tuan-tuan cik puan sekolah Cina ke, sekolah India ke, kerja tukang kebun ke, kerja pam minyak ke, kerja angkasawan ke, lagi apa lagi? Kerja chef ke, semua kena belajar. Ni, semua wajib belajar ni. Tiada selagi mana dia bergelar mukallaf, tiada sebab kan ataupun tiada alasan untuk dia tidak belajar fardu ain. Ingat tuan-tuan cik puan. Kan, ustaz, saya kerja ustaz. Kerja apa? Saya kerja office lah ustaz. Saya kerja office. So tapi saya tak ada masa ustaz. Tak ada masa bukan alasan. Fardu ain wajib kita mencari masa. Kalau nak tunggu masa memang tak akan ada. Memang tak ada masa. Mukallaf tu apa ustaz? Allahu akbar. Kejap. Tuan makhluk bisu, kejap. Saya situ. Okey. Ingat fardu ain wajib kita cari masa. Kan? Wajib mencari masa. Kalau kita kata kita memang tak ada masa langsung, maknanya kita menanggung dosa lah. Maknanya kita menanggung dosa. Keturunan Allah. Sebab tu tak payah sebut tu. Kita tak apa. Kita orang awam cerita orang awam je lah. Saya perkara berkaitan dengan tu saya tak nak sentuh lah. Kita nak bagi orang awam faham ni, orang awam. Orang awam faham tak tuan-tuan cik puan? Okey. Sebab ada orang tanya, ustaz, mukallaf tu apa? Ni dia. Mukallaf tu apa? Siapa yang ramai, saya nak tanya dulu, ramai ke yang tak tahu apa itu mukallaf? Saya tanya, ramai tak yang tak faham apa itu mukallaf? Islam balik berakal tak cukup, tak lengkap. Puan Syah 20 ni bahaya ni. Okey. Dia tak tahu apa. Itu cerita belakang. Okey. Ramai tak yang tak tahu. Sebab apa? Mukallaf ni dia bukan hanya setakat akil baligh saja. Kan? Mukallaf dia ada pengertian mukallaf dan ada ciri-ciri mukallaf. Tu dia. Tengok ni. Apa? Ramai orang cakap apa? Mukallaf ni akil, baligh, cukup umur, sampai seruan. Tu betul lah tu. Memang betul. Cumanya apa? Kalau kita nak belajar, nak mencantikkan lagi kita punya kefahaman. Okey. Nak mencantikkan lagi kefahaman, kita perlu nama dia structure ilmu. Follow dulu. Ya, dah maksudnya follow belum? Ada apa ni? Sebab hari tu ada keturunan diraja tanya dia orang wajib belajar tak? Kalau nama dia mukallaf, kan tanya dia mukallaf tak? Kalau dia mukallaf, dah settle. Jangan tanya lebih-lebih. Itu dia. Okey.
Nak lagi mudah faham tak apa. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Saya tolong lukiskan. Saya tolong lukiskan dekat tuan-tuan cik puan. Ni tuan-tuan cik puan ni saya lukis ni. Tolong. Ni jangan lupa tau. Saya dah lukis ni, follow. Saya dah lukis ni, jangan lupa follow pula. Okey. Saya ceritalah apa itu mukallaf Mukallaf adalah mana? Saya belah sini nampak tak? Belah sini nampaklah kan belah sini kan. Okey, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Ni dia. Mukallaf. Nampak tak? Ustaz nampak je. Ni. Okey. Saya dah follow. Syukran Ustaz jawab soalan saya. Okey, tak apa. Tuan makhluk bisu kejap saya jawab. Saya bantu jawab. Tak pandang pun darjat Pak betul. Ustaz, apa beza amrun iktibari, intizai dan ikhtirai? Ini mesti dapat perkataan daripada debat Salman Ali dengan Piu Faiz kan? Betul tak? Kalau dapat soalan ni, kalau setakat dengar daripada Salman Ali, jangan tanya saya tuan-tuan cik puan. Sebab apa? Kita tak ada masa nak jawab. Nak jawab tu boleh. Saya tanya satu soalan. Sifat 20 dah settle belum? Saya tanya satu soalan. Sifat 20 dah settle belum? Sebab apa? Orang yang bertanya soalan ni hanya boleh ditanya kalau dia dah settle sifat 20 je. Tak. Saya tanya dulu Sifat 20 dah settle belum? Kalau tuan sobat tu dah settle sifat 20 belum? Dah settle sifat mustahil? Dah settle dalil ke belum? Dah settle bab ta'alluq ke belum? Kalau belum, macam mana saya nak terangkan? Kan? Tak Ustaz, saya memang belajar. Dah settle ke belum? Ataupun baru tengah belajar? Kalau tengah belajar, habiskan belajar dulu, baru masuk balik semula. Sebab apa? Soalan tu tinggi. Soalan tu untuk level yang dah tinggi, bukan level darjah 1. Kan? Ini kita baru nak tanya baru nak cerita bab mukallaf. Dia dah masuk pula amrun iktibari. Macam mana? Kan? Pening orang awam nanti. Kalau dah settle, sepatutnya dah faham. Kalau dah settle, patutnya dah faham. So, kenapa nak tanya lagi? Nampak tak? Alah, janganlah, tak payahlah. Kita minta maaf lah. Kita kena declare awal-awal. Dalam kita punya live ni, semua darjah 1. Kita kena declare awal-awal dulu. Yang dalam kelas kita ni, semua darjah 1. Kita baru nak merangkak ni. Baru nak bertatih. Bertatih. Okey? Tak apa. Itu fardu tinggi tu. Bukan tinggi. Tu dah masuk level darjah 2. Kita darjah 1 je. Nampak? Ada yang tadika lagi. Jadi kita kesiankan dekat ni lah. Saya pun baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Okey. Seterusnya mukallaf. Baru lahir. Dahsyat sangat ni baru lahir ni. Baru lahir tu bahaya ni. Okey. Mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan apa dia? Untuk belajar fardu ain. Nampak tak? Setiap mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Apakah perkara yang menjadi tanggungjawab dia? Iaitu belajar fardu ain. Ni. Belajar. Nampak tak? Dia gini. Macam tu. Okey. Nampak tak ni tuan-tuan cik puan? Tak nampak cakap. Okey.
Orang nampak tim? Ada warga emas. Jangan macam ni tuan-tuan cik puan. Baru lahir. Okey. Jelas Jelas tak? Mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan untuk belajar fardu ain. Dan mukallaf ada ciri-ciri mukallaf. Mukallaf ada ciri-ciri mukallaf. Ni dia. Ada ciri-ciri mukallaf. Okey. Terima kasih Zarah Sulung. Semoga dimurahkan rezeki. Okey. Yang baru masuk jangan lupa follow. Follow, share dan tap-tap like. Rugi tak follow. Okey. Ciri-ciri mukallaf kalau dah settle, maknanya cukup ciri-ciri baru kena belajar. Kalau tak cukup ciri-ciri, tak wajib belajar. Macam tu je. Itu formula dia. Cukup ciri-ciri, wajib belajar. Tak cukup ciri-ciri, tak payah belajar. Nampak? Dapat tak tuan-tuan cik puan? Ciri-ciri mukallaf ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Saya follow dapat ilmu. Sian kehidupan lepas saya. Macam mana tu? Waalaikumsalam. Okey. Ada 4 ciri-ciri mukallaf. Yang pertama apa dia tuan-tuan cik puan? Ingat satu persatu. Yang pertama apa dia ciri-ciri mukallaf? Jangan risau. Dalam kelas dalam live kita ni ada pelajar-pelajar saya. Jangan risau. Okey. Tu dia. Yang pertama adalah akil. Tulisnya tuan-tuan cik puan. Yang pertama akil. Apa dia akil? Berakal. Berakal. Okey. Yang pertama akil. Yang kedua apa dia? Yang kedua baligh. Satu-satu sabar. Tahu dah laju. Sabar. Saya yang terkejar-kejar. Okey. Saya dah jasa. Ni Muaz ni tak ni. Ini Muaz ni dah jadi 5 ni. Dah jadi 5. Okey. Yang pertama akil, yang kedua baligh. Baligh apa dia baligh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa, tak ada masalah. Baru masuk tak apa. Baligh adalah cukup umur. Cukup umur. Ni dia, baligh. Yang ketiga, apa dia yang ketiga tuan-tuan cik puan? Yang ketiga apa dia? Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk, follow dulu. Follow, share dan tap-tap like. Tap-tap like jangan lupa. Biar ajak lagi kawan-kawan. Tak kisahlah kawan-kawan tu ahli sunnah ke, wahabi ke, ajak dia masuk. Ajak dia semua. Okey. Yang ketiga adalah baik panca indera. Baik panca indera. Panca indera. Power ni. Okey. Iaitu apa dia? Baik panca indera ni. Tak buta dengan tak pekak. Tak buta dan tak pekak. Dalam satu masa. Ni pen biru. Dalam satu masa. Macam mana? Power tak? Okey. Nampak tak di sini? Okey. Ustaz dengan Ustaz Hafizuddin adik-beradik ke? Minta maaf Tuan Haha. Saya Ustaz Hafizuddin pun saya tak kenal. Minta maaf. Okey. Bisu tak ada. Kalau dia bisu dikira mukallaf. Contoh
Dia pekak tapi tak buta, masih lagi dikira mukallaf. Dia buta tapi dia tak pekak, masih lagi dikira mukallaf. Kerana apa? Kerana ada jalan ilmu yang boleh masuk pada diri dia. Faham tak? Masih ada jalan ilmu yang boleh masuk dalam diri dia. Sebab itulah dia dikira mukallaf. Tapi kalau dia memang buta dengan pekak, maknanya apa? Dah tak ada jalan ilmu. Jadi barulah sudah tidak dikira mukallaf. Okey, tu dia. Faham Seterusnya yang keempat. Baru pergi yang keempat. Apa dia yang keempat, tuan-tuan cik puan? Oh, ni. Tuan Daktam ni dia antara senior. Okey. Sampai seruan. Cantik. Yang keempat, sampai. Yang keempat adalah sampai seruan. Iaitu apa? Dekat dengan ulama. Sampai seruan apa? Sampai seruan Islam. Ni dia. Nak bagi lebih mudah faham. Okey. Barulah saya terangkan. Okey. Saya terangkan. Okey. Daktam ni betul, pelajar contoh ni, pelajar contoh. Dah boleh ngajar dah ni. InsyaAllah tuan-tuan cik puan tengok, nanti saya cuba bincang dengan Daktam macam mana. Mungkin lepas ni yang dalam live ni tuan-tuan cik puan akan nampak muka Daktam pula. Asyik muka saya je. Kan? Tuan-tuan cik puan pun dah bosan lah. Asyik muka dia je. Tukar orang lain pula. Jangan risau, kita tukar. Boleh Daktam Tuan Daktam ni, power ni. Okey. Seterusnya, saya terangkan daripada yang pertama. Akil. Apa maksud akil? Berakal. Maksud dia apa? Sesiapa yang tak berakal tidak wajib belajar fardu ain. Dah. Itu nama dia formula. Dapat tak tuan-tuan cik puan? Yang pertama, siapa yang tak berakal, dia tidak wajib belajar fardu ain. Macam mana? Ustaz, tak berakal ni macam mana? Banyak. Yang pertama, gila. Orang gila, dia tidak mukallaf. Maknanya apa? Kalau dah gila, kan, tidak dikenakan hukum syarak pada diri dia. Tu dia. Okey. Senang kata, orang yang mukallaf ni adalah orang yang dikenakan hukum syarak pada diri dia. Contoh, sebab itulah orang gila, kan? Orang gila, kalau dia buat pahala, tak dapat pahala. Buat dosa, tak dapat dosa. Terima kasih Tuan Aneh. Semoga dimurahkan rezeki. Okey. Boleh. Sama-sama. Sambil ambil anak tu boleh buka live sekali, dengar sekali. Lagi powerful. Okey. Tu dia. Okey. Dan orang gila juga, sebab itulah orang gila ni dia orang kata apa? Antara ahli syurga lah. Orang gila masuk syurga. Kan? Masuk syurga. Tu dia. Tapi tuan-tuan cik puan janganlah niatnya nak jadi gila, janganlah. Jangan apa tu, gila masuk syurga lah. Jangan buat perangai jadi gila. Berbeza. Gila dengan buat-buat gila lain. Ni satu juga ni. Jangan buat-buat gila. Buat-buat gila masih waras. Siapa yang buat-buat gila tu dosa. Tu dosa. Orang yang ada mental disorder tu bukan gila kan Ustaz? Okey. Orang yang ada masalah mental kena tengok. Sebab itulah kalau ada masalah mental kena cek dekat pakar. Jangan kalau nak tanya saya, kan, Ustaz, orang ni sihat tak? Manalah saya tahu.
Kenalah cek dulu. Okey. Kalau contoh, doktor mengesahkan dia ini dikategorikan sebagai gila, sebagai tidak waras. Barulah orang itu, maknanya kita tahu lah, orang ini dia tak berakal. Maksud tak berakal ni maksud macam mana? Dia dah tak dapat nak fikir antara baik dan buruk. Dia tak boleh fikir. Dia buat je. Nah, kan? Orang suruh terjun bangunan, dia terjun. Orang suruh masuk longkang, dia masuk. Orang suruh, dia buat je. Dia tak boleh fikir. Tu. Kalau macam contoh, kita, kalau manusia lah, dia kalau macam budak kecil tu, kita panggil dia dah mumayyiz. Dah dapat bezakan antara baik dengan buruk. Itu berakal. Okey. Kalau dia tak gila, tapi dia ada macam OKU, mental macam mana? Okey. Sebab tu saya kata, kena tunjuk pakar. Kalau OKU, kan? OKU tidak semestinya akal Ada orang, mata dia rosak pun dikira OKU. Pendengaran rosak pun dikira OKU. Kan? Tangan, minta maaf lah cakap, cacat ke dan sebagainya pun dikira OKU. Tapi kalau pada berakal ni, dia kena pada fikiran dia, akal dia. Tengok, dia okey tak boleh. Dia boleh berfikir ataupun tak boleh. Kalau dia boleh berfikir, kalau contoh doktor mengesahkan, dia ni masih sihat lagi. Akal dia masih waras lagi. Maknanya dia masih dikira berakal. Okey. Dah masuk waktu solat asar ni, nak berhenti atau macam mana ni? InsyaAllah, saya biasa berhenti dalam pukul 4.45 ataupun pukul 5. Jangan risau. Kita solat tuan-tuan cik puan, jangan cakap saya tak solat pula. Apa sebab saya dalam waktu kerja ni. Waktu kerja. Okey, OKU dari kecil. Kalau OKU apa? Kalau OKU akal dia, otak dia, maknanya dia memang tak mukallaf. Tapi kalau OKU mulut, tangan, kaki, itu masih lagi mukallaf. Okey, faham Ustaz, nak zoom, boleh zoom? Boleh. Tak nampak ke tuan-tuan cik puan? Ni nampak ni, saya dah paling depan dah ni. Dah paling depan dah ni. Okey. Terusnya, saya tengok soalan. Okey, tak apa. Yang nak solat, pergi solat dulu. Saya ada adik OKU. Ada makcik ni cakap kena suruh adik ni saya ni solat. Masalahnya, adik saya tak pandai bercakap. Okey, Puan Nur Afifah, itu kena tengok doktor. Kena tanya doktor. Tanya doktor, adik saya ni, dia OKU apa? Kalau memang doktor dah ada pengesahan, dia ni masalah otak. Maknanya, dia memang dah tak boleh berfikir. Orang suruh buat A, dia buat Z. Orang suruh buat B, dia buat YX. Macam tu. Maknanya memang dah, orang kata apa? Bukan total loss. Boleh kata macam tu lah. Tak boleh fikir. Baru dikira tak berakal. Ada gila datang selamanya dengan gila, okey. Tuan orang kata, Ustaz, ada yang dia ni gila kadang-kadang. Dia macam apa orang panggil? On off lah. Kejap dia gila, kejap dia okey. Yang ni macam mana? Okey. Waktu dia gila, dia dikira gila lah. Tapi waktu dia berakal, waktu dia sihat, dia dikira mukallaf. Dia dikira berakal. Okey? Jadi waktu dia sihat tu, dia wajib belajar lah. Okey. Buat tanpa berfikir tu lain. Buat tanpa fikir, ini maknanya apa? Buat kerja tak fikir. Ini bukan gila. Ini cek pasal. Kan? So, ada tak kawan saya, dia buat kerja ni Ustaz, dia macam tak fikir Ustaz. Itu tak gila Itu malas berfikir. Malas berfikir itu nak kena rawatan tu. Mungkin nak kena ketuk sikit ke kepala dia biar dia berfikir sikit. Betul, tulis terbalik. Betul, tulis terbalik pun dikira OKU. Senang kata
tak boleh gunakan lah. Tak, dia macam tak boleh fikir lah, tak boleh fikir. Okey, Down syndrome, tengok. Kalau yang saya jumpa lah, saya ada jumpa juga doktor, dia kata Down syndrome ni ada satu yang major, ada satu yang minor. Kalau yang major tu memang dia memang betul-betul tak boleh fikir. Itu dikira tak mukallaf. Tapi dia kata ada yang minor, maknanya dia masih boleh berfikir lagi. Itu dikategorikan masih lagi sebagai waras. Masih lagi dikategorikan sebagai waras. Okey. Ada juga aku yang mental dari kecil. Okey. Mental, betul kata, kena tahu dulu. Mental ni macam mana? Adakah dia mental gila ataupun mental gangguan? Macam apa orang panggil? Anxiety Anxiety. Okey. Macam apa? Panic attack dan sebagainya. Itu orang tu macam mana? Itu kena jumpa pakar lah. Jangan tanya saya. Saya pun tak tahu. Isim kot Ustaz? Isim lain. Okey. Ustaz, isim macam mana Ustaz? Isim. Ni yang saya cakap ni yang sedia maklum lah. Biasa ni, isim ni kalau orang main kudi kepang, betul tak? Orang kalau main kudi kepang, nanti dia ada satu pakcik ni, dia bawa macam tempurung kelapa, asap, bawa, tiba-tiba kawan tu masuk isim. Masuk. Harimau putih. Isim monyet. Isim beruk. Contohlah. Contohlah, dia kata macam tu. Kan? Isim ni, kita sendiri yang cari. Kan? Kita sendiri yang nak dapatkan benda tu. Apa? Itu dosa. Kan? Contohlah, masuk isim. Tiba-tiba pergi bunuh orang. Ustaz, tu macam mana Ustaz? Berdosa. Dia berdosa. Sebab apa? Sebab secara zahirnya dia yang minta perkara tu. Nak masuk isim. Okay. Faham? Betul, total loss. Tak pernah sihat pun mentalnya macam mana tu. Betul saya kata, kalau orang yang ada masalah mental ni, kena rujuk pakar. Jangan rujuk. Saya cakap tuan-tuan cik puan, saya tak pakar. Saya tak tahu apa-apa. Saya bukan orang psikologi. Saya bukan orang kaunseling. Perkara ni kena rujuk pakar. Sebab apa? Yang boleh menentukan orang itu waras ataupun tidak hanya pakar sahaja. Janganlah tuan-tuan cik puan jumpa saya. Saya pun kata, ni tak, janganlah, jangan percaya. Kena rujuk pakar betul-betul. Jangan, kadang-kadang orang ni dia ikut cakap kawan. Kawan cakap, kau ni dah mental ni. Dia pun kata, mental aku ni. Jangan macam tu. Kena rujuk pakar. Kena tanya pakar, biar pakar yang berikan pengesahan. Masalah mental kalau stres ni, belajar tauhid settle lah masalah. Tuan Rustam jangan risau. Autism, betul. Autism dia macam ada major dengan minor juga kan? Samalah. Anxiety tak perlu belajar fardu ain ke? Perlu. Kerana apa? Anxiety ni, kita tahulah. Anxiety ni orang panggil apa? Dia macam lebih kurang macam panic attack kan? Saya minta maaf lah, saya tak tahu sangat. Tapi boleh kata perkara ini berlaku kadang-kadang. Maknanya apa? Betul, memang kalau ada orang yang anxiety, dia kadang-kadang dia tak boleh berfikir secara normal. Dia kena ada orang guide dia. Tarik nafas. Dia kena ada orang guide dia. Tapi biasanya, majoriti orang yang anxiety ni kadang-kadang sekejap je. Betul tak? Ke tak ada? Ke anxiety sepanjang hidup? Jangan macam tu tuan-tuan cik puan. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah orang yang anxiety sepanjang hidup. Dia kadang-kadang datang. Tapi benda tu pun kita tak jangka. Benda tu pun kita tak jangka. Kejap lagi aku nak kena anxiety. Mana ada? Kan tak ada orang macam tu. Jadi waktu ketika dia kena itu, dia orang kata apa?
tidak dikategorikan sebagai waras lah. Tapi lepas tu dah elok kan, lepas tu kena belajar lah. Dah sihat tu memang wajib belajar. Okay. Oh, kena jumpa doktor lah ya nak tahu major atau minor. Betul. Kena rujuk pakar. Nanti pakar yang dia akan cek budak ni boleh berfikir ataupun tidak. Betul. Alhamdulillah. Cantik lah tu. Anxiety tu masih mukallaf lagi. Betul. Lepas tu saya kata ini dia ni orang panggil apa? Dia masalah mendatang. Maksudnya kejap ada, kejap tak ada. Waktu dia kena tu, dia tak wajib belajar. Tapi lepas sihat, wajib belajar. Jangan jadikan alasan, tuan-tuan cik puan. Ustaz, saya ni ada masalah gangguan mental. Saya tak boleh belajar, Ustaz. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Okay. Macam penagih dadah, duk lalok tu macam mana? Dosa. Contoh, penagih dadah, kan? Isap apa? Isap batu sebagainya ke? Dia kan gila kan? Kan? Itu berdosa. Sebab apa? Sebab perkara itu dia yang buat. Secara zahirnya. Secara zahirnya memang dia lakukan perkara tu. Masih lagi dikira mukallaf. Wajib bertaubat, wajib belajar fardu ain semula. Ni nak cerita berakal ni lama ni. Orang anxiety dengan saya kata macam-macam alasan daripada belajar ilmu agama. Ni itu nak kenapa? Ajak dia masuk kelas percuma. Ajak dia masuk kelas percuma. Jangan bayar dulu. Tak apa. Lepas tu saya kata share live ni dekat dia. Share live ni kan, bagi dia tengok. Belajar 1 jam sehari okey dah. Betul. Jangan risau. Pelajar kami pun paling lama pun 2 jam. 2 jam setengah. Alhamdulillah lah. Setakat ni tak ada lagi yang stres belajar ilmu tauhid. Semua nampak jalan dah. Alhamdulillah. Takkan 24 jam stres hidup tu. Kan? Betul. Penagih tu dia saja. Gila tu berdosa. Sengaja cek nahas. Betul. Betul. Sendiri cari gila. Betul. Nampak dah kan? Dah power ni. Okey. Cantik-cantik. Okey dah. Settle pada bab berakal. Berakal dah settle. Okey. Ya betul. Jangan risau. Lepas tu saya kata belajar darjah 1. Ingat tak? Dulu waktu kita darjah 1, kan best belajar. Belajar gelak-gelak. Cikgu cakap kat depan, kita main kat belakang. Cikgu cakap kat depan, lagi pergi tandas. Kan best belajar macam tu. Tapi dalam live janganlah. Dah besar belajar betul-betul Okey, terima kasih yang dah follow. Follow dulu. Dah dengar ni follow. Seterusnya. Yang kedua, baligh. Baligh apa dia? Cukup umur. Dah. Ini paling jelas ni. Ini paling mudah difahami. Tak faham juga ni kena mandi bunga. Tak ada. Baligh ni ingat. Lelaki dengan perempuan. Lelaki kita tahu lah. Perempuan kita tahu. Baligh dia bila sudah datang haid. Bila sudah datang haid. Lelaki ni sama. Lelaki sama pula. Lelaki betul. Minimum lah. Itu minimum perempuan datang haid adalah umur 9 tahun. Boleh rujuk dalam kitab Matla'ul Badrin juga. Lelaki dia ada beberapa cara. Yang pertama mimpi. Mimpi yang sehingga orang kata mimpi basah lah. Bangun-bangun tengok ada air mani. Itu dah dikira baligh. Ni kita cerita ilmiah pasal ilmiah. Yang kedua, contohlah dia kata, Ustaz, saya tak pernah mimpi lah Ustaz. Tanya dia, umur berapa? Umur saya dah 20. Dah balik ke tu? Dah balik ke tu? Lelaki kalau masuk pada umur 15 kan, tetapi dia kata tak pernah mimpi, dia sudah dikira baligh walaupun tak pernah mimpi. Okey.
Tu dia. Ataupun Ustaz, macam mana nak tahu tanda-tanda lain kalau seorang lelaki itu sudah balik, dah tumbuh bulu pada badan dia, tengok dah ada misai, dah ada janggut, dah tumbuh bulu ketiak, suara dah garau, kan? Lagi apa, dah tumbuh bulu hari-hari, itu semua dah dikira balik. Tengok pada fizikal dia. Okay. Minimum 9 tahun, maksimum 15 tahun, betul. Kalau kata 16 tahun tak balik lagi, tu kena cek akal dia. Betul, tu kena pergi jumpa doktor lah. Takut-takut ada penyakit lain ke dan sebagainya, wallahu alam. Kita tak tahu. Okay. Baik, tu dia. Balik settle Balik dah settle. Okay. Sebab tu mak ayah kena cek anak-anak. Kan? Siapa mak ayah ada anak-anak yang baru nak menginjak ke alam balik, kena cek. Kena ajarkan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni dia macam malu. Sebab apa? Sebab bila budak itu sudah masuk pada balik, dia akan ada sifat alami. Dia akan ada timbul malu pada diri dia. Dia kadang malu nak bagi tahu kat mak ayah. Jadi mak ayah kena tanya. Jangan biarkan saja. Tak boleh biarkan saja. Okey? Kena ajar anak-anak. Okey, seterusnya. Nombor 3. Baik panca indera. Baik panca indera, saya dah terangkan tadi, dah settle lah. Okey. Pergi pula pada yang keempat. Yang keempat, sampai seruan. Sampai seruan apa? Islam. Itu dia. Sampai seruan Islam. Macam mana yang dikatakan sampai seruan Islam ni, Ustaz? Macam mana? Iaitu dalam hidup dia pernah mendengar tentang Islam walaupun sekali seumur hidup. Pernah dengar tentang Islam walaupun sekali seumur hidup. Okey, tak kisahlah dia duduk dekat hutan ke, duduk kat pulau ke, duduk atas gunung ke, duduk atas langit ke? Tak ada. Atas langit tak ada. Okey. Tapi kalau dia pernah dengar Islam sekali, sudah dikira mukallaf. Atas langit tu tak ada, tu ayat pen je yang atas langit tu. Okey. Contoh, seorang ini kan, dia duduk dekat dalam satu pulau. Ni saya dah banyak dah kali bagi contoh. Duduk satu pulau. Lepas tu dia dah berakal. Dan dia berakal. Dia juga balik. Dia juga baik panca indera. Tetapi sepanjang dia duduk dekat dalam hutan, dia tak pernah dengar Islam walaupun sekali. Orang ini tidak dikira mukallaf. Orang ini tidak dikira mukallaf. Kerana apa? Kerana dia memang tak pernah dengar, tak pernah tahu pun. Okey. Tetapi contoh, dia duduk dekat dalam satu pulau. Sama juga. Berakal, cukup umur, baik panca indera. Dan dijadikan Allah, kan, dia jumpa satu handphone. Mungkin ada orang tua ke tersesat ke kan, jumpa satu handphone. Dekat handphone tu ada TikTok. Dia pun scroll lah TikTok tu. Scroll. Tiba-tiba dia nampak live kita. Dia pun tekan masuk. Cerita ni, orang ni cerita apa ni? Islam. Contohlah, dia pernah dengar kan. Tapi dia, tak apalah, scroll je lah. Dia pun tak tahu. Orang tu dah dikira mukallaf belum? Sudah dikira mukallaf. Kerana apa? Kerana sudah pernah dengar tentang Islam pada diri dia. Maka dia wajib belajar. Wajib belajar. Itu dia. Lepas tu saya nak tanya tuan-tuan cik puan. Kan? Zaman sekarang ni. Bukan nampak lah. Tak adalah, tu contoh lah. Tak kisahlah dia nampak lah siapa. Tapi kalau orang tu cerita perkara berkaitan dengan Islam, maknanya sudah sampai seruan ke atas diri dia untuk belajar. Okey. Betul. Lagi-lagi kita yang dah Islam ni. Lagilah.
Memang lahir-lahir dah diazankan. Kan? Dan diikomatkan. Lagilah kena belajar. Itu dia. Ya tak apa, seterusnya. Masuk. Tanya. Sekarang ni, ada lagi ke orang yang tidak pernah dengar tentang Islam? Ada lagi tak tuan-tuan cik puan? Nama saya Khairi. Khairi. Khoya Roya. Tanya. Sama sekarang ni, ada lagi tak orang yang tak pernah dengar tentang Islam? Saya yakin dan percaya satu dunia orang yang hidup sekarang ni, manusia yang hidup ni pernah dengar tentang Islam. Okay. Mungkin. Atau ikut hukum akal harus. Sebab sebab kita ada ni. Tak. Ni. Handphone. Kita ada ni. Ni, internet ni. Kan? InsyaAllah lah. Setakat ni lah. Mungkin 99% manusia yang hidup sekarang ni sudah mengetahui, pernah dengar Islam. Yang 1% tu yang dekat dalam hutan tu, yang tadi tu, yang orang yang tadi tu dekat dalam hutan kat pulau kan, orang bulu-bulu tu semua tu. Itu yang 1% tadi tu. Okey. Itu dia. Dan semua wajib belajar tak? Semua wajib belajar. Lepas tu pergi pula pada soalan seterusnya. Orang kafir mukallaf ke tak tuan-tuan cik puan? Orang kafir mukallaf ke tidak? Cuba respon sikit. Dah faham? Kena jawab lah. Dah faham? Kena jawab. Orang kafir mukallaf. Jadi maknanya orang kafir pun kena belajar fardu ain ke ataupun tidak? Adakah orang kafir kena belajar fardu ain ataupun tidak? Ya, wajib belajar. Betul, wajib belajar. Tapi nak diterima dia punya ibadat dia, tidak. Orang kafir juga wajib belajar tuan-tuan cik puan. Itu dia. Terima kasih yang bagi gift. Orang kafir juga wajib belajar fardu ain. Tetapi untuk diterima ibadat dia wajib masuk Islam dulu. Wajib mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Wajib beriman dulu. Nak diterima kena beriman dulu. Okey. Itu dia. Jadi inilah perkara yang kami ajarkan dalam pertubuhan pencinta ilmu. Inilah ilmu yang pelajar-pelajar kami terapkan. Kan? Bagi nampak biar jelas. Tidak dipertanggungjawabkan. Bukan begitu Ustaz. Tak. Orang kafir juga akan dipertanggungjawabkan, kan? Akan dipertanggungjawabkan tentang fardu ain mereka. Orang kafir juga akan ditanya perkara berkaitan dengan iman mereka. Orang kafir juga akan ditanya tentang solat mereka. Orang kafir juga akan ditanya tentang puasa, zakat, kan? Orang kafir juga akan ditanya perkara itu. Cumanya dah mereka kafir, kan? Jadi mereka akan menanggung apa yang mereka lakukanlah. Itu dia. Jadi inilah dia, betul, dia juga akan ditanya. Jadi inilah yang kami bawakan dalam pertubuhan pencinta ilmu. Kita ajarkan perkara ini. Sebab tu Islam, betul. Sebab itulah Islam tidak ada dalam ciri-ciri mukallaf. Nampak dah. Terima kasih Tuan Betul. Sebab tu Islam bukan ciri-ciri mukallaf. Kan?
Alhamdulillah. Inilah yang kita belajar. Dan perkara inilah yang wajib kita cari tuan-tuan cik puan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan? Jangan syukur pada saya. Saya tukang ajar je, saya tukang baca kitab je. Tuan-tuan yang terima perkara ini. Jangan pegang saya, jangan pegang saya. Pegang ilmu. Pegang ilmu. Okey. Tu dia. Kalau pegang saya, jangan. Guru saya kata jangan pegang guru. Pegang kitab. Tu dia. Dan inilah ilmu yang akan kita belajar. Dan inilah ilmu yang wajib kita belajar. Sebab itulah minta tolong tuan-tuan cik puan, carilah di mana-mana tempat-tempat ataupun pusat pengajian yang mengajarkan fardu ain. Kalau macam contoh dah tak ada sangat, jangan risau. Kami dalam Pertubuhan Pencinta Ilmu sekarang ni kami ada ajarkan kelas pengajian fardu ain. Dan insya-Allah kelas kami ini kelas baru kelas baru yang akan membuka kitab daripada muka surat yang pertama. Okey. Nak screenshot ini pada perkara sebelah sini. Kan? Dan kelas kami akan bermula pada 1 November, Jumaat. Esok, lusa, tulat. Jumaat ni akan bermula. Kelas kami mula pada pukul 8 malam. Kelas kita malam. Kita ada kelas pagi dan kita juga ada kelas malam. Tapi kelas pagi dah jauh. Jadi kalau siapa yang nak mendaftar baru ni, boleh join kelas malam kami. Jangan risau, malam tak ada kerja kan? Daftarlah tuan-tuan cik puan. Tuan-tuan cik puan akan belajar 3 perkara ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kelas saya tunjuklah. Kelas hari Jumaat. Jumaat malam. Waktu dia 8 malam sehingga 10 malam. 10.30 malam. Okey. Dan kelas kami ada online dan offline. Online kita guna Google Meet. GM. Offline kita buat dekat madrasah. Okey. Dekat Kempas. Okey, ni dia. Yuran bulanan hanya RM50 sahaja tuan-tuan cik puan. Betul. Dekat Madrasah Ummu Warakah. Ni dia. Kat sini. Betul. Itu untuk kelas malam. Yuran bulanan untuk online. Untuk online yuran dia hanya RM50 sahaja. Yuran bulanan. Kalau untuk offline RM100. Kelas 4 kali sebulan. Ada rakaman. Kelas kita akan bermula pada 1 November ni. Lagi 3 hari je. Lagi 3 hari. Okey. Allahu Akbar. Tak apa, jangan risau. Tiap Jumaat malam, betul. Jumaat malam. Dan kalau untuk yang kelas yang ini bermula 1 November. 1 November 2024. Ini dia. Okey. Nak daftar kelas. Okey. Siapa yang nak daftar kelas,
boleh tekan dekat beg kuning yang saya letakkan. Ini adalah yuran pendaftaran. Betul. Ini adalah yuran pendaftaran. Yang 68 tu itu yuran pendaftaran termasuk dengan dapat 3 kitab. Inilah kitab yang tuan-tuan cik puan akan dapat. Yang pertama kitab tauhid. Okey. Yang kedua kitab fiqh. Yang ketiga kitab tasawuf. Inilah dia. Tapi saya ada kelas mengaji Quran. Allahu Akbar. Ada kelas ngaji pula. Macam mana kan? Tak apalah. Kita ini dah betul 50 setiap bulan. Ini kitab Melayu Jawi, kitab Jawi. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Tak apalah, kelang ngaji tu cakap dengan ustaz, ustaz boleh ejah ustaz hari lain. Jumaat petang ke kan? Ya, setiap bulan 50 je. Yang dekat beg kuning tu itu yuran pendaftaran. Kan ni tuan-tuan cik puan, ni Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan cik puan. Sebab apa? Ini kelas pertama. Ni kelas pertama malam. Kalau masuk kelas pagi itu dah kira pertengahan. Tapi kalau kelas fardu ain kan? Kelas fardu ain ini memang malam. Yang pertama kali. Kelas yang pertama. Boleh tengok rakaman, tak ada masalah. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Okay. Kan ni Allah Akbar, tak tahulah. Sebab ada juga orang tanya saya, ustaz, naikkanlah sikit ustaz yuran bulanan. Tak nak. Kita nak biarkan orang awam dapat ilmu ni. Kan? Tu dia. Ngaji fardu kifayah, tapi belajar ni fardu ain. Betul. Kan? Bukan nak kata jangan ngaji, tak. Ejazlah hari lain. Gitulah. Ustaz dah bayar. Tak apa. Siapa yang dah beli dekat beg kuning, insya-Allah nanti saya yang akan masukkan tuan-tuan cik puan dekat dalam grup. Nanti saya akan hubungi. Saya akan mesej tuan-tuan cik puan dekat WhatsApp. Saya akan masukkan dekat dalam grup fardu ain. Ustaz ke ajar? Ustaz ke ustaz lain yang ajar? Saya okey. Saya anak murid. Saya anak murid yang akan ajar guru saya. Tapi kami akan bergile-gile lah. Kadang guru saya ajar. Biasanya guru saya, kadang-kadang saya. Gitu. Biasa guru saya yang akan ajar. Saya ni murid je. Kan? Kalau tuan-tuan cik puan nampak saya ngajar macam ni, kan? Rasa macam tak jelas ke? Faham tapi macam tak nampak. Kalau guru saya ajar lagi detail. Kalau nak tahu siapa guru saya, boleh follow dulu, nanti tengok kuliah maghrib malam ni. Itulah guru saya. Okey, tu dia. 35 betul. 3501. Tuan Sulaiman nanti boleh PM saya. Boleh PM saya. Nanti saya bagikan link video rakaman. Ustaz, saya dah bayar. Alhamdulillah, tak apa. Yang dah bayar tu nanti saya akan masukkan dekat dalam grup. 70 bayar Astro. Betul. Ustaz Dr. Sufi Romli. Baik. Jadi ini dia tuan-tuan cik puan. Kan? Ini kita belajar ni tuan-tuan cik puan. Okey, kadang ada orang tanya saya, ustaz, belajar sampai bila ustaz? Kita akan belajar daripada kulit ke kulit. Kita akan belajar kitab ni daripada kulit ke kulit. Kalau nak tanya saya berapa lama ustaz? Saya tak boleh janjikan bulan bintang. Saya mengikut kaedah para ulama. Kalau saya kata, okey tuan-tuan cik puan, 2 tahun kita habis khatam kitab ni. 2 tahun tu, khatam pun mungkin khatam baca.
Nak faham tak kata-kata lagi. Kita hapus tak? Okey. Kalau ilmu tauhid kami menggunakan kitab matan faridah. Okey. Ni kitab matan faridah. Okey. Kalau kitab fiqh kami menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ni kitab fiqh. Ini silibus Sekolah Agama Negeri Johor. Kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga ilmu tasawuf kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Ini dia. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan siapa yang mendaftar kelas dengan kami, tuan-tuan cik puan akan dapat ketiga-tiga kitab ini. Tuan-tuan cik puan akan memang dapat kitab ni. Yuran pendaftaran sudah termasuk kitab. Dapat 3 kitab ni. Ni dia. Okey. Tapi kelas Selasa tu sebab fokus tauhid sahaja. Dan itu nak bagi lepas pada nilah. Tapi itu pun laju tu pun kalau tanya dalil yang lepas kadang tak ingat juga tu. Macam mana tu? Kena ulang semula. Ustaz, kelas ni kelas setiap hari Jumaat. Setiap Jumaat malam bermula 1 November. Bermula 3 hari akan datang. Pukul 8 malam hingga 10.30 malam. Okey. Bila tanya balik salah, betul tu. Kan? Okey. Tu pun lupa dah. Nampak macam mana? Okey. Jadi siapa yang nak mendaftar boleh tekan dekat beg kuning laju-laju. Check out, nanti saya akan masukkan dekat dalam grup kelas. Okey. Ustaz nak screenshot yang sebelah, yang mana? Yang ni. Okey. Nak screenshot ni boleh. Macam mana nak daftar? Nak daftar tekan dekat beg kuning. Itu adalah yuran pendaftaran. Kelas setiap hari Jumaat saja malam. Sebelah mukallaf punya yang sinilah kan. Okey, sini. Okey. Kelas memang hari Jumaat saja, malam. Pelajar baru kita bagi malam. Pelajar lama malam rehat. Tapi kalau pelajar lama nak daftar malam pun tak ada masalah. Daftar dua-dua lagi bagus. Okey. Allahu Akbar. Tak apa, nanti saya crop Saya punya crop. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, terima kasih siapa yang dah daftar. Alhamdulillah. Insya-Allah kita bertemu, beli kat beg kuning tu terus daftar termasuk dapat 3 kitab. Betul. Betul. Okey. Dan nanti yuran bulanan nanti saya akan PM Saya akan PM tuan-tuan cik puan. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, itu sahaja daripada saya kan. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada terkurang. Insya-Allah jika panjang umur kita jumpa lagi pada kelas yang esok. Kalau tak ada PM ingatkan ustaz. Boleh. Okey. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.